Okay, bismillahirrahmanirrahim. Perkongsian daripada Ustaz Ahmad Dusuki tadi berkenaan dengan pengakhiran seseorang dan apakah amalan yang boleh membuatkan dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cerita ini daripada buku Imam Al-Ghazali. Dalam buku tu menceritakan tentang seorang lelaki yang terkenal dengan perbuatan dosa, yang terkenal dengan melakukan maksiat, yang terkenal dengan melakukan kemungkaran, yang terkenal dengan selalu minum arak, selalu mabuk. Memang dosa lah di dunia ni. And then apabila satu hari itu dia meninggal dan isterinya meminta pertolongan daripada orang kampung menolak untuk menolong untuk mengurus jenazah si mati. Sebabnya orang kampung cakap dia tu tidak layak untuk diuruskan jenazahnya sebab terlalu banyak dosa. And then Zohor, lepas tu isteri dia tunggu dari Zohor sampai ke asar belum ada orang datang. And then datang satu alim ulama daripada masjid, dan alim ulama tu cakap dekat isteri jenazah, kita kena cepat uruskan jenazah ni. Lepas tu dia suruh panggil orang kampung tu, and then orang kampung tu pun datang sebabnya ada alim ulama tu. Jadi orang kampung tu cakap, kenapa kita kena uruskan dia sedangkan dia ni memang banyak melakukan dosa di dunia ni. And then alim ulama tu cakap, aku tertidur tadi di masjid dan bila aku tidur aku bermimpi bahawa Allah telah mengampunkan dosanya. Ada seorang jenazah yang belum diuruskan jenazahnya dan Allah telah mengampunkan dosanya. And then orang kampung tu pun terkejut lah kan. Lepas tu, aku tidak tahu apa amalannya, tapi cuba kamu tanya orang yang terdekat dengan dia, iaitu istrinya. And then isteri si mati tu pun bagi tahu, sebelum dia mati, sebelum dia meninggal, dia melakukan 3 perkara ni hari-hari, berulang kali, iaitu setiap hari akan ada 2 orang anak yatim datang ke rumah dorang, and then dia akan mandikan, dia akan bagi makan, dia suap sendiri anak yatim tu. And then orang kampung tu pun cakap, oh itu semua orang boleh buat benda tu kan. And then second, isteri jenazah ni cakap, dia baru balik dari mabuk, dia baru balik dari minum, and then dia mabuk, lepas tu dia tidur. Tengah malam dia akan bangun, dia ambil wudu, and then dia akan duduk di sudut-sudut rumah tu, di tepi-tepi rumah, and then dia bercakap dengan Allah. Dia cakap, ya Allah, dosaku banyak di dunia ni. Dia cakap, dosaku tidak terkira di dunia ni. And then di manakah aku akan, ya Allah, ya Allah, di manakah, di sudut manakah akan kau letak aku di neraka. Dia cakap gitu. And then dia bercakap lagi, and then sebelum dia tertidur tengah malam tu, suruh dia tertidur di sudut rumah dia cakap dengan Allah, ya Allah, janganlah engkau pandang aku dengan pandangan kehinaan, pandanglah aku dengan pandangan rahmatmu. Dia cakap begitu, and then dia tertidur. And then dia akan terbangun bila ada azan. Bila azan je, dia laju-laju untuk mandi, untuk ambil wudu, untuk solat berjemaah di masjid. Itu adalah rutin jenazah tu sebelum dia meninggal dunia. And rasanya memang itulah menyebabkan dia diterima taubatnya. Of course, kita sebagai manusia, kita tidak akan lari daripada melakukan kesilapan, melakukan dosa. Tapi apa yang penting, ingatlah selalu yang Allah ini sifatnya maha pengampun. Allah sentiasa menunggu kita untuk sentiasa bertaubat kepada Allah, dan Allah sentiasa membuka ruang untuk kita back on track. Dan Allah suka kepada orang yang sentiasa ingat dan tahu kesilapan di dunia. Dan bila kita muhasabah diri, cepat-cepat kita minta pengampunan daripada Allah, cepat-cepat kita mengakui kesalahan kita, dan kita jangan sombong untuk meminta ampun daripada Allah. Jadikanlah Rabbighfirli itu sebagai satu habit kita untuk kita, sebab kita nak tahu doa kita yang mana yang akan termakbul oleh Allah. Dan kita kena tahu yang kita ni dah tahu apa kita punya ending dalam kehidupan. So kita kena buat yang terbaik untuk supaya ending kita tu adalah yang terbaik.
sebab kita mau jumpa Allah dengan keadaan kita bersedia, dengan keadaan kita yang baik, dan dengan keadaan kita yang dipandang dengan pandangan rahmat Allah, insyaallah.